Nabi SAW dalam satu riwayat dia panggil Anas bin Malik. Dia ambil Anas bin Malik, Anas bin Malik kecil lagi. Dan dalam kalangan sahabat Nabi yang paling kecil ialah Anas bin Malik. Dia ni masa Nabi berumur 63 tahun, Nabi wafat. Anas baru berumur 12 tahun, maknanya dia kecil. Nabi ambil dia, Nabi bacakan satu doa. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fi ma a'taitahu waghfir lahu, atau kama qala Rasul. Tuan-tuan nak baca doa ni? Tuan-tuan ikut saya. Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fi ma a'taitani waghfir li. Doa ini Nabi baca pada Anas ketika dia kecil. Apa jadi pada Anas? Bila Nabi kata, ya Allah, kau banyakkanlah harta Anas bin Malik. Ya Allah, kau ramaikanlah anak Anas bin Malik. Ya Allah, kau luaskanlah rumah Anas bin Malik. Ya Allah, kau berkatikanlah setiap apa yang kau berikan kepada Anas bin Malik. Ya Allah, kau ampunilah dosa Anas bin Malik. Bila Nabi doa ini, apa jadi pada Anas? Anas ni jadi orang yang sangat kaya. Di Madinah, selain Abdul Rahman, selain Abu Bakar, selain Uthman bin Affan, Anas bin Malik adalah orang yang kaya. Kebunnya kebun yang sangat subur. Kalau di Madinah Al-Munawwarah itu, kalau tuan-tuan pergi ke Uhud, tuan-tuan akan melalui kawasan sebahagian besarnya adalah kawasan tanah Anas bin Malik. Dan buah yang terbaik di Madinah adalah buah yang lahir, yang dihasilkan melalui pohon-pohon Anas bin Malik. Umurnya panjang. Rumahnya luas. Walaupun tak besar mana, orang masuk rumah dia orang seronok. Barakah rezekinya sangat diberkati kerana Anas ini adalah orang yang sangat pemurah, dan Allah tambah dan semakin menambahkan harta benda. Dosanya diampunkan oleh Allah, hasil daripada doa Nabi SAW itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita nak jadi orang kaya, tapi jangan sebut jadi kaya saja. Jadilah kaya yang banyak menderma. Jadilah kaya yang kita rasa kekayaan itu apabila orang menggunakan harta benda kita dan kekayaan kita, baru kita dapat rasa kayanya aku. Ada orang kaya macam Ustaz sebut tadi tu, dia simpan banyak, juta, 2 juta, tapi siapa yang rasa harta dia? Lalah dia tak rasa dapat dekat pelikuk kat orang lain. Saya, kawan saya, masa saya belajar di Madinah dulu, kawan saya seorang orang Singapura. Dia ni seorang yang cukup jaga ibadahnya dalam masjid Nabi. Boleh dikatakan tak miss lah ibadah dia tu, solat jemaahnya, pengajiannya. Satu malam ditakdirkan Allah dia nak lintas jalan. Dia lintas jalan, mari kereta laju, pung, langgar dia. Mati dia di tengah jalan. Mati dia. Kami yang dapat berita ni pergi terkejut, pergi tempat tu tengok. Dan kita dah tahu dah dia meninggal, wafat. Tak ada apa lagi. Kita bawa pergi ke pengurusan jenazah, buat urusan dengan governor, kemudian tanam di dalam kawasan perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Ayah dia sempat datang. Ayah dia datang, kemudian ayah dia bakal mendapat diah. Dapat diah banyak. Diah ni kerana kesalahan kecuaian pemandu tu tadi, nilainya hampir jutaan.
nilai untuk dia dapat diah tersebut. Ayah dia kata, antara diah yang jutaan ini dengan anak aku tak ada apa nilai. Diah ini aku wakafkan dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak tuan-tuan, nilai banyak tak ada, duit tak tahu nak buat apa. Tapi kalau duit itu kita sumbangkan untuk masjid, untuk pembangunan wakaf, untuk sekolah dan sebagainya, berapa ramai orang boleh mendapat manfaat daripada itu. Masjid yang kita akan bina ni bukan sekadar sembahyang, pengajian di dalamnya, imarah di dalamnya, orang fakir miskin berteduh di dalamnya, orang dapat makan di dalamnya. Bayangkan kita telah mengamalkan berapa banyak sunnah Nabi SAW, hasil daripada pembinaan masjid ini, seperti mana yang Nabi telah lakukan di Quba, di masjid Nabi SAW. Jutaan manusia mendapat daripada usaha yang telah kita lakukan. Malam ni tuan-tuan, saya lepas berenang, saya sebutlah, bukan nak berbangga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya nak sebut, saya akan pergi satu program homeless punya program ni, orang yang tak ada rumah bagi makan. Tuan-tuan tahu sebelum daripada ni, sebelum ada NGO bagi makan dekat orang yang homeless tak ada rumah ni, siapa yang bagi makan kat dia? Yang bagi makan pada dia orang adalah missionary daripada Kristianisasi, orang Buddha, orang Hindu yang aktif dalam aktiviti humanity, sangat aktif. Jadi mereka ambil makanan, dalam masa yang sama mereka rasa seronok dengan amalan agama mereka. Secara tak langsung yang homeless ni terikut, ada yang terjebak, malah ada yang menukar agama kepada agama Kristian. Hari ini alhamdulillah ramai orang celik mata, orang Islam kita pun dah mulai aktif untuk jaga orang yang miskin dan sebagainya, terutamanya masjid-masjid di sekitar Kuala Lumpur, masjid negara, masjid jamek dan sebagainya, aktif. Jadi mereka secara tak langsung jadikan masjid itu salah satu daripada rumah untuk mereka berteduh. Akhirnya dulu makan je, teduh je, tumpang kencing, itu lagi teruk. Datang masjid, datang untuk apa? Nak terkencing, nak terberak, cari masjid, cari tandas. Tapi hari ini bukan sekadar itu, dia masuk mengaji, dia mula sembahyang, dia mula mendekati program-program yang baik. Dengan secara tak langsung masjid diimarahkan, ummah diharmonikan di bawah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berseronoklah kita dengan urusan-urusan agama ini. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya juga ada bawa, tadi saya baca doa-doa tu tadi, ada CD yang baru keluar. CD itu zikir perubatan Nabi SAW, baru keluar. Dan doanya macam-macam, cuma doa yang murah rezeki itu tak ada dalam tu. Dia baru doa perubatan. Yang akan datang ni insya-Allah kita akan kumpulkan hadis-hadis Nabi, dan saya lagukan doa itu dengan tujuan kita boleh mengamalkannya. Saya ada bawa, tak banyak. Harga di pasaran RM19.90. Jadi saya untuk jemaah sini RM18 saja saya jual. RM3 tujuan saya adalah untuk charity itu, dan sebahagian lagi daripada itu saya akan infakkan untuk sedikit daripada penjualan untung itu kepada masjid, perubahan masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala usaha kita. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan saya pun ampun dan bermaaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini sebagai mengakhiri forum kita pada malam ini dengan hujan pun dah semakin lebat, mungkin turut sama meriahkan majlis kita insya-Allah. Dan saya rasa saya teringat satu hadis Nabi, yang Nabi SAW menyebut antara waktu yang berkat ialah semasa turun hujan. Jadi insya-Allah selepas ni saya minta Tuan Guru Ustaz Ruja Kasim untuk baca doa sikit. Mudah-mudahan buka hati ramai penyumbang yang akan datang menyumbang untuk pembinaan masjid insya-Allah. Dan sebelum tu, sebagai kesimpulan daripada saya, kita boleh ambil sebagai pegangan bersama daripada apa yang kita bincang pada malam ini. Pertama, ingat apa yang Ustaz sebut tadi, harta yang kita nak milik pastikan ianya memberi manfaat dan guna, sama ada untuk kebaikan dunia maupun akhirat kita. Dan kita berpegang kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi mudah-mudahan masjid kita merupakan salah satu pembinaan tempat untuk sebagai satu institusi kita menimba ilmu dan kita berpegang dengan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT buka dan lorongkan jalan kepada tuan-tuan masuk mudah untuk masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagai kesimpulan ataupun istari daripada apa yang kita bincang pada malam ini juga, ingat sumbangan yang kita sumbang atau harta yang kita milik ialah ianya memberi manfaat kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan yang paling besar memberi manfaat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling besarnya pada hari akhirat dalam syurga Allah SWT yang Allah SWT sebut sebagai nikmat yang paling besar bila kita berada di syurga ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya jemput Ustaz kita untuk baca doa sikit. Ustaz. Sila Ustaz. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أنفسنا نورا. اللهم عظم لنا نورنا يا Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, Kau hiasilah diri kami ini dengan akhlak yang mulia, dengan sifat yang mulia ya Allah. Ya Allah, kelembutkanlah hati kami dan hati seluruh muslimin dan muslimat untuk menjadi orang yang suka menginfakkan hartanya ke jalan Allah ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah diri kami daripada sifat kikir, bersihkanlah hati kami daripada sifat kedekut, bersihkanlah hati kami daripada sifat bakhil ya Allah, karena semua sifat itu akan memakan diri kami nanti ya Allah. Ya Allah, campakkanlah sifat bermurah hati dalam hati kami supaya kami dapat bersedekah dan menempatkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui niat ikhlas dan daripada hati kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah agar masjid yang kami cita-citakan ini terbina ya Allah, agar di dalamnya terpancar nur hidayah-Mu ya Allah yang dapat menampung dan juga mentarbiah anak-anak bangsa kami dalamnya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Muda, dan saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini kerana telah sudi untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan memberi sumbangan ilmu yang begitu besar untuk kita, bukan sahaja kita memahami tentang agama, bahkan dapat memberi sedikit inspirasi dan semangat motivasi kepada tuan-tuan sahabat-sahabat semua agar mampu ataupun semakin teruja untuk membina masjid dengan sumbangan-sumbangan yang akan tuan-tuan jalankan insya-Allah bersama. Jadi saya sebagai moderator pada malam ini mohon ampun dan maaf andainya perjalanan forum yang saya kenalikan malam ini tidak mencapai target seandainya. Minta ampun dan maaf pada tuan-tuan semua. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini berkati dan rahmat dari Allah SWT. Sebelum serah kepada pengurusi, sekian untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada ustaz-ustaz kita yang begitu bersemangat memberi ceramah kita pada malam ini. Alhamdulillah.
sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Saya pegang pada ayat itu, maksudnya kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Wahai orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, nescaya Allah akan tolong kamu, akan kedudukan kamu. Ayat itu mengingatkan kita supaya bila kita menderma ni, kita tahu kita menderma untuk Allah, untuk amalan kita kepada Allah, dan akan diberi balik dalam jumlah yang lebih besar. Dan alhamdulillah program pada malam ini ada julung kalinya dan dapat sambutan yang agak baik. Dan untuk makluman tuan-tuan, di belakang tadi ada dijual barang-barang daripada Ipoh, daripada Ustaz Imam Muda Jabar, dan juga ada juga borang B1, borang wakaf. Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang, meja belakang sana, insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, di borang wakaf itu ada 5 orang penama. 5 orang penama yang terlibat yang boleh layak mengutip duit wakaf. Bagaimanapun di setiap alam ni kita beri kuasa kepada pengurusi-pengurusi surau. Maksud tuan-tuan boleh dapatkan makluman daripada pengurusi-pengurusi surau masing-masing untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas, insya-Allah. Saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.